Saya akan bermula untuk menerangkan konsep tentang topik 3 iaitu penyelesaian masalah isi padu pepecahan. Topik ini adalah bab kedua dalam tingkatan 4 dan dia memang adalah satu bab yang basic, senang. Jadi saya harap semua orang boleh jawab dalam SPM. Jadi saya akan mula menerangkan formula tentang isi padu pepecahan. Sekarang saya akan send satu link kepada Google Meet punya group chat box, dan kalau korang klik link itu, korang akan sampai kepada website ini. Dan saya nak korang semua scroll kepada bawah, tengok ini sahaja, yang C, isi padu pepecahan. Hari ini kita akan ajar sini. Walaupun dia punya formula nampak keliru kan, ada banyak, sebenarnya dia semua berdasarkan satu konsep sahaja, iaitu isi padu sama dengan luas tapak darab dengan ketinggian. Isi padu adalah luas tapak darab dengan ketinggian. Jadi kita tengok yang pertama. Formula yang pertama. Formula ini adalah bagi Q. Jadi ikut yang saya cakap tadi. Isi padu adalah luas tapak darab dengan ketinggian. Luas tapak dia adalah A darab A. Semua ni A sebab dia dah bagi notation ni. So luas tapak dia kat sini adalah A darab A. Luas tapak darab ketinggian. So selepas kita dapat luas tapak, kita kena darab lagi dengan ketinggian iaitu A juga. So akhirnya formula dia adalah A darab A darab A. Sama dengan ni kan. A darab A darab A dapat A Q. Yang kedua cuboid. Luas tapaknya adalah A darab B. A darab B. Lepas tu luas tapak kena darab dengan ketinggian iaitu C. Akhirnya dia punya formula adalah A darab B darab C sama dengan ni kan. So semuanya actually berdasarkan luas tapak darab dengan ketinggian. Okay, silinder. Silinder ni dia pun ikut konsep luas tapak darab dengan ketinggian. So yang pertama, yang mana luas tapak dia? Sini. Kita kena recognize dulu yang mana luas tapak dia. So macam mana kita boleh kira luas untuk satu bulatan? Kalau korang sudah lupa, saya ingatkan korang. Formula untuk kira luas bagi sesuatu bulatan adalah pi J square. Lepas dapat luas tapak darab dengan ketinggian dia iaitu H. Jadi pi J square darab dengan H. Semasa saya cakap pi J square, maksudnya pi darab J square darab H. Maksudnya sama. Sama kan? Hanya sikit yang beza. Apa tu yang beza? Dia tulis R, saya tulis J kan? Sebenarnya dia benda yang sama. Tapi radius ni dia dalam English. Ni jejari. Dalam BM. Jejari itu ni. Jejari. Okay. Semi silinder maksudnya adalah separuh silinder. Jadi senanglah. Kita just ambil formula daripada silinder iaitu pi R square kan. Lepas tu dia nak separuh silinder sahaja. Dia nak separuh silinder sahaja. So kita darab dengan 1/2. Kalau kita pindahkan benda ni kepada atas, kita darab ke atas. Kita akan dapat formula yang sama dengan dia, iaitu pi R H bagi 2. Dia yang sama.
Seterusnya, con. Con ni sebenarnya adalah 1/3 daripada silinder. Con dia adalah 1/3 daripada silinder. So, ambil balik, formula bagi silinder adalah pi R. R ni jejari sama dengan, tapi R ni dalam PI lah. Pi R square H. Ini formula silinder kan. Darab 1/3 sebab con dia adalah 1/3 daripada silinder. So, akhirnya kita akan dapat formula ni. Sama kan? Lepas tu, piramid. Kalau piramid, kita kena cari dia punya loss tapak dulu, iaitu A darab dengan A. A darab dengan A, kita dapatkan loss tapak dia dulu. Lepas tu, darab dengan ketinggian dia, iaitu H. Tapi masalahnya, dia bukan cube, dia bukan cuboid, dia adalah piramid. So, kita kena darab 1/3. Akhirnya kita akan dapat formula ini. Sama kan? Sampai sini, sebenarnya saya nak proofkan semua formula kepada kamu semua supaya korang lebih faham formula ini dan lebih senang untuk ingat. Tapi kan, sfera dan hemisfera ni, dia pun berdasarkan konsep. Konsep isi batu adalah luas tapak darab dengan ketinggian. Tapi dia adalah lebih complicated untuk explain dan juga proofkan. Jadi, saya cadangkan korang ingatkan formula ini dan apply je kalau korang jumpa dia nak awak kira isi batu bagi sesuatu sfera. So, korang kena ingat. Tapi kalau awak memang curious macam mana kita boleh dapat formula ni daripada konsep luas tapak darab tinggi, okay. Korang boleh search satu video di YouTube. Video ni. Korang type proof of volume of sphere dan korang akan jumpa video ini by Mathematics Online. Korang akan jumpa video ini. Dan dia akan explain secara animation. Tapi ni macam ilmu tambahan lah. Kalau bagi SPM sahaja, korang boleh je hafal formula ini. Sama dengan, hemisfera adalah separuh sfera. So, sama konsep. Kalau korang boleh faham konsep ini, korang akan faham juga kenapa hemisfera adalah guna formula ini. Tapi bagi sekarang, korang ingat je formula dan apply kalau dia bagi awak kira hemisfera. Ingat je, 2/3 pi r cube. Sfera, 4/3 pi r cube. Seterusnya, prisma. Prisma sama, kita kena guna luas tapak darab dengan ketinggian dia. So, yang pertama, kita kena recognize yang mana luas tapak dia. Bagi prisma, luas tapaknya adalah tempat yang bersegi tiga, iaitu sini, dan juga sini. Yang ni adalah luas tapak dia. So, kita kira dulu. Kalau soalan ni, luas tapak dia adalah sini kan. Macam mana kita kira luas untuk satu triangle? Segitiga. Kita guna 1/2 darab dengan A, iaitu dia punya ni. Dan juga height dia punya ketinggian, iaitu B. So, A darab B. Ini adalah formula untuk luas tapak prisma. Tapi ni hanya luas tapak kan. So, kita kena darab lagi dengan ketinggian isi padu pekerja tersebut, iaitu H. Akhirnya kita akan dapat formula tersebut. Seterusnya, prisma. Prisma
kita kena recognize luas tapak ni adalah sini, yang ada satu pendek ke atas dan satu pendek kat bawah. Sini juga, sebab dia ada satu pendek ke atas, satu pendek ke bawah. So, ini adalah luas tapak bagi prisma. Kena ingat. Seterusnya, macam mana kira luas tapak bagi prisma? Formula dia 1/2 darab dengan garis pendek iaitu A tambah garis panjang iaitu B. Lepas tu darab lagi dengan ketinggian dia. Okey. Formula ni hanya untuk kira luas tapak bagi prisma sahaja. Dia belum darab lagi T. Kan? So, macam mana dapat formula ni? Formula ni. Tulisan saya tak berapa cantik, so korang boleh tengok sini. Benda yang saya tulis sama dengan ni. Sama. So, macam mana dapat formula ni? Formula ni adalah untuk kira luas tapak bagi prisma. Formula ni boleh dapat, tapi ni juga complicated untuk explain. Korang kena ingat sekarang, tapi korang curious, korang boleh search di internet tentang proof of area of trapezium. Video ni, Jonathan Robinson. Dia akan explain tentang macam mana kita dapat untuk formula ni. Tapi untuk sekarang korang ingat dulu. Lepas tu dapat formula untuk luas tapak, kita boleh buat apa? Darab dengan ketinggian. So kita boleh dapat isi padu. So darab ketinggian. Ni. So ni adalah formula bagi isi padu trapezium. Lepas explain semua formula bagi isi padu pepejal, soalan dalam SPM dia akan tanya. Contoh, dia akan tanya macam ni. Dia lukis satu bentuk. Dia bagi satu gambar of silinder. Lepas tu ada cone yang combine dengan dia di atas. Lepas tu dia tanya awak, apakah jumlah isi padu bagi bentuk ini? So senang je, korang guna formula kat sini untuk kira. Dan korang dapat isi padu untuk cone dan dapat isi padu untuk silinder. Korang just tambah isi padu dua-dua ni. Korang akan dapat jumlah isi padu bagi bentuk ini. Okey, untuk soalan isi padu dan pepejal, mula-mula anda highlightkan poin-poin penting. Okey, seperti yang anda lihat, dia dah bagi isi padu gabungan pepejal dan QA sama dengan AB. Saya dah isi poin-poin penting tu dalam raja untuk memudahkan anda untuk lebih faham dan disuruh cari nilai X. Jadi kita kena kirakan isi padu setiap pepejal. Okey, isi padu yang first iaitu isi padu prisma tegak. Okey, kita tulis dia punya formula iaitu luas ke dataran atas darab dengan tinggi. Okey, jadi ini formula dia 1/2 darab dengan kedua-dua sisi A tambah B darabkan dengan H dan akhir sekali darabkan dengan tinggi. Dan kita dah boleh isi formula tu 1/2 darabkan dengan kedua sisi iaitu 7 tambah 13 dan H iaitu X sebab dia terletak di A dengan B iaitu A sebagai titik tengah 2X. Jadi kita tulis sebagai X saja. Dan tinggi dia adalah 7. Sama dengan kira kalkulator 70X cm padu. Seterusnya kita cari isi padu silinder. Iaitu rumus yang digunakan adalah pi J kuasa 2T. Dan silinder tu adalah 3/4. Jadi kita tulis je lah awal-awal supaya tak terlupa. Kita dah boleh isi.
Pi adalah 22/7. Darabkan dengan jari iaitu 7. Dan tinggi dia adalah 2x. Darabkan dengan 3/4. Dan kita dapat 231 x cm padu setelah menggunakan kalkulator. Dan kita menggunakan kaedah linear iaitu isi padu prisma tegak tambahkan dengan isi padu silinder sama dengan isi padu gabungan pepejal. Isi padu prisma tegak kita dah dapat iaitu 70x cm padu. Tambahkan dengan isi padu silinder 231x sama dengan isi padu gabungan pepejal kita dah dapat iaitu 3311. Jadi kita gunakan kaedah linear. Ni selesaikan dengan ni akan dapat 301 x cm padu. Samakan, tulis balik isi padu gabungan pepejal dia. Dan x kita tinggal. Ni bawa ke belakang jadi bahagi. Bahagikan dengan 301. Dan kita tekan kalkulator, x dapat 11 cm. Dan itulah jawapan dia. Selamat datang ke video ini. Dalam video ini, saya akan terangkan cara untuk selesaikan soalan ini, iaitu yang berkenaan dengan topik isi padu pepejal. Okey, kita highlightkan dulu maklumat yang dibagi. Okey, isi padu cair 308. Diameter DE adalah 7 cm. Pi kita kena guna sebagai 22/7 dan dia nak kita jari tinggi bekas tu dalam cm. Okey, kita tuliskan dulu maklumat dia. DE sini 7 cm. Okey. Sini isi padu dia di sini adalah 308 cm kubik. Masalahnya ialah dia tak ada bagi isi padu untuk seluruh kon ini, yang kon besar ini. Oleh itu kita tak boleh pakai formula untuk cari tinggi dia. Apakah konsep yang kita boleh guna untuk cari tinggi dia? Kita kena pakai konsep ratio. Okey. Tengok di sini. Ini AB kan? AB. Okey, ini DE. Dan dua garis lurus ini, dia share satu titik tengah yang sama, iaitu dari O ke sini. Tadi saya lukis macam ni kan. Sini 90 darjah. Sekarang, kita lukis keluar segitiga dari sini. Okey, bahagian ini. Okey, kita lukis keluar segitiga. Okey, kita tahu sini 7 cm DE. Jadi, separuh daripada 7 cm ialah 3.5. Dan separuh daripada 14.6 ialah 7.3 cm. Okey, sekarang kalau nak pakai ratio, kita kena cari height di sini. Okey, sini H. Dan barulah kita boleh banding dan cari height untuk keseluruhan. Saya setkan dia sebagai X. Jadi, macam mana nak cari H? Okey, senang saja. Sini dia dah bagikan volume 308. Jadi, sini ada satu kon. Maksudnya, saya pakai formula kon, iaitu 1/3 darab dengan pi. Jari square, iaitu radius lah jari. Dan darab dengan height. Height yang kita kena cari equals to 308. Saya letakkan semua yang soalan bagi dalam formula ini. Okey, pi kita guna 22/7. Kalau jari untuk kon ini adalah 3.5. Jangan lupa square. Darab dengan H. Kita tak tahu H. Kita kena cari H. Jadi, bersamaan dengan 308. Okey, kalau kita tekan kalkulator di set bahagian ini, kita akan dapat 77/6 darab dengan H. Bersamaan dengan 308. Okey, kalau nak cari H, kita kena bahagikan 308 dengan 77/6. Jadi,
Maksudnya, saya kena darab 308 dengan 6/77. Jadi, H kita akan dapat tepat 24 cm. Alright. Sini saya dapat. Jadi, saya padamkan sini. Saya tuliskan sini sebagai 24. Alright. Sekarang, kita sudah boleh pakai konsep ratio untuk selesaikan soalan ini. Jadi, tengok sini. 7.3 kepada, kalau sini 7.3, height dia akan jadi X. Jadi kepada X. Bersamaan dengan, kalau sini 3.5, jari dia 3.5, maksudnya height dia akan kepada 24. Okey, boleh faham? Sini ke sini dan sini ke sini. Okey. Jadi, kita boleh tuliskan ratio ini dalam bentuk fraction. Okey, 7.3 per X bersamaan dengan 3.5 per 24. Untuk cari X, saya kena bahagikan 7.3 dengan 3.5 per 24. Jadi, saya darab 24 per 3.5. Kalau tekan kalkulator, kamu akan dapat X bersamaan dengan 50.05 macam tu. Jadi, saya terus ambil 50 sajalah. 50 cm. Okey, sudah dapat. Ini adalah jawapan yang terakhir untuk kami. Jadi, kamu boleh tulis lagi sekali. Oleh itu, tinggi dia untuk bekas ini bersamaan dengan 50 cm. Okey, itulah jawapan terakhir kepada soalan ini. So, sekarang saya akan memperkenalkan satu aplikasi yang korang boleh menggunakan untuk mempelajari isi padu pepejal. So, pertama kita pergi Play Store dulu. Lepas tu tekan search. Search dengan geometry. Lepas tu search. Pilih yang pertama ni. Korang tekan install. Lepas tu buka dia. Dan aplikasi ni dia macam satu calculator lah bagi korang boleh calculate area bagi satu bentuk ataupun isi padu satu bentuk. So bagi sini dia ialah 2D punya. Sini ialah 3D punya. Kalau 2D korang boleh guna juga. A ni adalah side of the square. So dalam soalan kalau dia bagi tahu side of the square is 5, korang tekan 5, dia akan terus calculate diagonal untuk bagi square ni dan juga area bagi square ni. Perimeter. Dia ada bagi formula ke bawah juga. Kita yang kita belajar hari ni adalah isi padu kan. So kena swipe ke tepi macam ni. Ini ada 3D punya. Tekan cube. Type je edge of the cube. Kalau dalam soalan tu dia bagi A kan. Contohnya dia bagi A adalah 50. Awak tekan je 50, dia akan calculate terus volume bagi awak. Dan juga total surface area. Kalau awak type density contohnya 40, dia akan calculate mass untuk awak. Dia akan bagi satu formula kat bawah. Sama dengan yang apa kita belajar tadi. Isi padu sama dengan A cube. So korang boleh explore sikit lah. Dia ada banyak bentuk lagi yang kita belum belajar masa SPM. So boleh explore sikit.